Yang berhormat Datuk William Nyalau Anak Badak, Lubuk Antu. Terima kasih Yang Betul Tuan Sri. Soalan saya nomor 1. Tuan Betul, terima kasih kepada Yang Hormat Datuk William Lubuk Antu. Tuan Betul, pihak Kementerian Kesihatan sedia maklum bahawa perkhidmatan rawatan onkologi di Sarawak bergantung kepada 3 unit mesin Linac dan satu daripadanya telah berusia lebih daripada 10 tahun dan kerap mengalami kerosakan. Sehubungan dengan itu, pihak kementerian sedang dalam usaha menambah baik perkhidmatan tersebut dengan menempatkan satu lagi unit mesin Linac di hospital tersebut, dan proses pemulihan peralatan tersebut sedang diuruskan oleh KKM dan dijangka akan dapat dibekalkan pada awal tahun hadapan. Tender telah dipanggil dan tender proses dalam berjalan pada bulan Oktober dan dijangka dibekalkan pada awal tahun hadapan. Kalau betul, keadaan di sekitaran radioterapi unit tuan betul adalah selamat. Memang kita sentiasa monitor keadaan di dalam bilik operasi, di luar bilik operasi dan juga di koridor, dan didapati semuanya dalam menepati piawaian. Dan tiap-tiap kaki tangan memang memakai badge, film badge tu dan diperiksa setiap bulan. Jadi keadaan mereka selamat tuan betul. Sila, bukan tu. Terima kasih Yang Betul, dan terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Yang Berhormat Menteri, kenapa saya bersoal soalan ini? Kerana isteri saya sendiri telah melalui proses radioterapi dan mendapat kesan sampingan yang begitu teruk. Kendi beliau adalah berdarah dan usus beliau berdarah disebabkan radioterapi. Dan apabila saya berjumpa dengan urologis, beliau memberitahukan bahawa mesin radioterapi di Hospital Umum Sarawak adalah sudah tua dan tidak lagi berfungsi dengan baik. Seperti yang saya sebut tadi tuan betul, memanglah kita dalam usaha dan sebenarnya disegerakan untuk Sarawak dan untuk Sabah pun kita akan supply pada masa lebih kurang yang sama juga lah, oleh tender yang sama. Jadi dalam hal ini saya ingat selepas ni tak timbul masalah lagi tentang radioterapi tuan betul. Rejang, terima kasih Tan Sri Yang Betul. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri, jurus kepada soalan. Beritahu hanya di Kuching saja, Hospital Umum Kuching tidak ada radioterapi center. Kita ada bahagian Miri, hospital bahagian Miri dan hospital bahagian Sibu. Kalau boleh, mohon kementerian untuk membuat satu lagi atau kedua lagi di Miri dan di Kuching, ada di Sibu. Kerana di Central Region banyak penduduk luar bandar dan terpaksa menunggu radioterapi tersebut. Saya mohon kementerian supaya menteri dapatkan menyediakan peruntukan ataupun membuat lagi radioterapi center di Sibu dan di Miri. Terima kasih. Ya tuan betul. Memang kita sedar, kementerian sedar tentang masalah yang timbul di Miri dan di Sibu. Oleh kerana jauh, kalau dengan helikopter 3 jam baru sampai daripada Miri ke Kuching. Memang keadaan yang menyusahkan lah. Sebab tu memang dalam hal pembangunan, memang kita merancang untuk nak upgrade Sibu dan juga Miri, tuan betul. Jadi dia makan masa sikit oleh kerana kos yang begitu tinggi, tuan betul. Yang berhormat Datuk Fauzi bin Abdul Rahman, Indra Mahkota. Terima kasih. Tuan Betul, soalan saya nombor 2. Tan Sri Yang Dipertua, selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bagi menjawab soalan pada Indra Mahkota, iaitu yang menanyakan kadar pengangguran negara dari tahun 2000 hingga kini dan langkah-langkah yang diambil kementerian bagi membantu rakyat mencari pekerja.
pekerjaan. Tan Sri Yang Ketua, kadar pengangguran negara dari tahun 2000 hingga tahun 2014 adalah seperti berikut. Tahun 2000 3%, 2001 3,5%, tahun 2002 3,5%, tahun 2003 3,6%, 2004 3,5%, 2006 3,5%, 2007 3,3%, tahun 2008 3,2%, 2009 3,3%, 2010 3,7%, 2011 3,3%, tahun 2012 3,1%, tahun 2013 3,0%, dan bagi tahun 2004 yaitu hingga suku tahun ketiga 2,7%. Dan Datuk Yang Tua, untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, mengikut ILO, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, mana-mana negara yang peratusan penganggurannya di bawah 4% adalah dianggap sebagai zero unemployment. Oleh yang demikian, negara kita dengan peratusan pengangguran pada tahun 2014 ini 2,7%, maka negara kita jatuh di bawah golongan yang dikategorikan sebagai zero atau sifar unemployment rate. Tan Sri Yang Ketua, bagi langkah-langkah yang diambil bagi membantu rakyat mencari pekerjaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia sentiasa mengambil tindakan berterusan bagi membantu rakyat mencari kerja yang bersesuaian. Antara program yang dilaksanakan ialah program penempatan pekerjaan atau 3P di bawah kendalian Jabatan Tenaga Kerja atau JTK, di mana beberapa aktiviti seperti karnival pekerjaan, night career fair dan lain-lain lagi telah diadakan. Jabatan Tenaga Kerja juga melaksanakan aktiviti temuduga terbuka, di mana majikan-majikan yang memerlukan pekerjaan dijemput untuk menemuduga dan terus mencari pencari pekerja di pejabat cawangan-cawangan Jabatan Tenaga Kerja serta di Jobs Malaysia Center dan Jobs Malaysia Point di seluruh negara. Tan Sri Yang Betul, Kementerian Sumber Manusia juga turut menyediakan aktiviti yang bersifat human touch terhadap pencari kerja dan majikan yang dikenali sebagai client account, iaitu menyimpan senarai majikan yang ada kekosongan jawatan dan senarai pencari kerja secara manual. Datuk Yang Ketua, untuk menjawab soalan, iaitu jawapan soalan mengenai jumlah graduan yang menganggur. Bagi tahun 2006, bilangan graduan yang menganggur adalah 32,893, tahun 2007 32,009, tahun 2008 33,164, tahun 2009 41,513, tahun 2010 42,954, tahun 2011 44,454, tahun 2012 51,835, tahun 2013 53,282. Sekian, terima kasih. Sila, nama kota. Terima kasih Tuan Ketua. Saya sangat berpuas hatilah di atas jawapan Menteri. Dan saya ingin mengambil kesempatan nak ucapkan tahniah kepada kalau benar ianya yang dinyatakan kita dapat mengawal kedudukan kadar pengangguran yang diistilahkan sebagai full employment.
Namun dalam soalan yang pertama saya nak tahu bermakna parti yang datang ke negara kita itu sesungguhnya setelah mendapati bahawasanya ruang kerja banyak, mereka datang. Namun mereka menimbulkan permasalahan. Saya nak tanya sama ada kementerian ini berbincang dengan pihak ataupun berkoordinasi dengan pihak keselamatan dalam negeri untuk memastikan bahawa kita mengawal kedudukan parti supaya mungkin daripada 3% kita boleh turun kepada 2% dan seterusnya dari segi pengangguran keseluruhannya. Soalan yang kedua, Tuan Ketua, berkenaan dengan graduan yang menganggur. Yang ini saya rasa mengejutkan kerana kalau kita lihat semenjak tahun 2006 hingga ke kini, tahap penganggurannya adalah amat tinggi dan terus meningkat. Saya nak tanya sama ada kementerian boleh berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar graduan yang kita nak produce, nak keluarkan, mestilah bersesuaian dengan keperluan negara. Yang pertama. Dan yang kedua, saya pernah, masa saya dalam universiti dulu, tak berapa lama dululah, lebih kurang 30-40 tahun dulu, kami digalakkan, Tuan Ketua, semasa cuti panjang tak ada cuti. Kita digalakkan untuk bekerja, kalau 3 bulan lah. Dan pihak universiti, dia mengantar kami. Kalau kita ambil dalam satu-satu bidang, dia mengantar kita pada kilang yang ada kaitan dengan bidang kita. Jadi bila graduan itu keluar, boleh dikatakan dia mahir di dalam bidang-bidang tertentu. Tuan Ketua, ini saya nak minta kalau boleh kementerian ini berkoordinasi dengan pihak yang berwajib supaya kita amalkan sedemikian rupa agar cuti panjang tu tak rugi masa bagi anak-anak kita di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Pertama, harus diingat tentang pekerja asing tanpa izin. Harus diingatkan di sini bahawa kerajaan kita, kerajaan Malaysia, memberi prioriti atau keutamaan dari segi pencari pekerja. Prioriti kita beri kepada rakyat tempatan. Dan oleh yang demikian, itulah sebabnya kita di bawah kementerian kita mempunyai satu unit yang dipanggil sebagai Jobs Malaysia. Di mana di bawah Jobs Malaysia ini sekurang-kurangnya si majikan yang memerlukan pekerjaan mesti mengiklankan sekurang-kurangnya sebanyak 2 kali di surat khabar tempatan. Dan tanpa mengiklankan tentang kekosongan yang ada pada majikan itu, Jobs Malaysia tidak akan Jobs Malaysia tidak akan memberi kelulusan dan tidak akan memberi sokongan kepada satu lagi sebuah agensi di bawah kementerian kita, iaitu Jobs Clearance System. Satu. Dan itu saya percaya salah satu dari usaha yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa kita tidak akan selama-lamanya bergantung kepada tenaga kerja atau tenaga pekerja asing. Dan kedua, Datuk Yang Tua, seperti mana kita yang sedia maklum, untuk menarik minat rakyat tempatan untuk mendapat pekerjaan, beberapa usaha telah dilakukan oleh kerajaan. Antaranya ialah satu, dengan memperkenalkan persaraan minimum. Kalau dulu je untuk swasta 58 tahun dan sebagainya, sekarang adalah 60 tahun. Dan satu lagi usaha yang telah diambil oleh kerajaan adalah untuk dengan memperkenalkan apa yang kita panggil sebagai gaji minimum. Dalam mana pekerja untuk bagi negeri Sarawak dan Sabah adalah 800 sebulan dan untuk Semenanjung adalah 900 sebulan. Berbalik kepada jawapan yang kedua, dalam mana para graduan harus diberi latihan sebelum mereka keluar dari universiti. Dalam jawapan saya, iaitu pada hari Isnin yang lepas, saya telah menekankan bahawa
sebelum anak-anak kita, para pelajar-pelajar kita memilih untuk memasuki mana-mana universiti, sama ada tempatan atau di luar negara, mereka harus mencari bidang atau kursus yang dari segi employability-nya, dari segi mudah mencari pekerjaan haruslah diutamakan. Dan cadangan yang berhormat Indra Mahkota tadi, bagi saya kita akan ambil kira. Tetapi selain dari itu, Datuk Yang Ketua, untuk para siswaza, untuk para graduan, sebenarnya di bawah pemandu, kita mempunyai satu skim yang dipanggil sebagai skim latihan satu Malaysia. Dalam mana pihak-pihak graduan yang menganggur akan diberi latihan selama 3 bulan, di antara 3 hingga 6 bulan. Dan saya dengan usaha itu yang diambil oleh kerajaan melalui pemandu di bawah SLIM ini, maka ramai para penganggur telah pun mendapat pekerjaan. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan, tuan sini. Saya ucap ribuan terima kasih. Saya amat gembira di atas jawapan menteri. Dan kalaulah semua menteri boleh jawab macam ni, precise and concise, saya rasa aman Dewan kita. Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Menteri. Menteri, sebenarnya yang menjadi masalah sekarang ini adalah lambakan graduan yang kurang mendapat tawaran di dalam pasaran pekerjaan di luar sana kerana tidak ada job matching. Sehubungan dengan itu, seperti yang Menteri katakan tadi, kita tahniah pada kerajaan kerana ada Job Malaysia dan majikan boleh masuk ke dalam untuk mengiklankan jawatan-jawatan kosong. Jika sedemikian rupa, ini satu perkara yang sangat positif dari pihak swasta. Adakah pihak kementerian sumber manusia mengkaji dan kemudian mengadakan hubungan perbincangan dengan pihak-pihak universiti dari sudut pengambilan graduan-graduan, bakal-bakal graduan untuk memastikan jawatan-jawatan kosong sebenar diberi tempat yang sepatutnya di universiti. Iaitu ini membawa maksud bahawa jika kekosongan itu tidak terdapat di pihak-pihak swasta terutamanya, kursus pengambilan kursus tersebut dikurangkan. Dan pernahkah pihak kementerian mengkaji? Kerana ini suara orang muda, ekoran daripada melanjutkan umur persaraan ke 60 tahun, ia sekaligus menutup peluang pekerjaan kepada generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Terima kasih Menteri. Tan Sri Yang Ketua, I think there are 2 questions, 2 in 1. Satu, sebenarnya kita Pasir Gudang, kita mempunyai apa yang kita panggil sebagai Portal Jobs Malaysia. Tadi saya telah menyebutkan tentang Jobs Malaysia. Kita juga mempunyai Portal Jobs Malaysia, dalam mana Kementerian Sumber Manusia menyediakan talian di mana si pencari pekerja boleh memberi butir-butir mengenai dia sendiri. Dan di bawah Portal Jobs Malaysia itu juga majikan akan mencari pekerja. Jadi dalam berarti kata ini berarti Kementerian Sumber Manusia sedang dan akan berusaha untuk menjadi matchmaker. Dan mengenai soalan nombor 2, di mana sama ada Kementerian Sumber Manusia telah bekerjasama dengan universiti-universiti setempatan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini. Satu, di bawah Kementerian Sumber Manusia kita mempunyai satu institut yang dipanggil Institute of Labour Market Analysis. Dan ini
melalui Institute of Labour Market Analysis ini, iaitu sebuah agensi di bawah atau jabatan di bawah kementerian kita, sebenarnya kita telah bekerjasama dengan beberapa buah universiti untuk memastikan bahawa kursus-kursus yang ditawarkan oleh universiti-universiti adalah kursus-kursus yang kita panggil sebagai employability. Sekian, terima kasih Tan Sri. Sila, Tabarok. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Menteri di atas jawapan telah diberikan. Saya terpanggil untuk mendapat sedikit penerangan atau penjelasan daripada Yang Menteri mengenai satu program di bawah Kementerian Sumber Manusia ini yang kalau tak silap saya tahun 2013 Yang Menteri sendiri ada membuat pengumuman ini, iaitu yang dinamakan program penempatan pekerjaan 3P yang mungkin disebut sekejap tadi oleh Yang Menteri, iaitu terdapat 12 aktiviti penjodohan pekerjaan, iaitu antara pemohon pekerjaan dengan majikan-majikan, dan juga Jobs Malaysia Center yang dikatakan mempunyai 17 center di seluruh negara. Jadi apakah capaian ataupun kejayaan daripada kedua-dua perkara ini yang telah dianjurkan oleh kementerian? Dan seterusnya saya nak menyentuh mengenai pengangguran siswazah ini, yang sebagaimana yang kita maklum ianya telah meningkat dengan begitu banyak sekali. Mungkin kerana kita mempunyai jumlah universiti yang bertambah dan juga kursus yang bertambah. Tapi satu perkara, ini saya nak minta komen daripada Yang Menteri, yang berlega di kepala rakyat kita ataupun graduan-graduan kita ni, satu perkara yang disebut dalam bahasa Inggerisnya, it's not that what you know, but whom you know. Untuk dapat kerja ni, walaupun dia qualified, dia mempunyai kelayakan, tetapi dia tidak ada orang yang tolong recommend dia, orang yang ada kaitan dengan dia, whom you know, menyebabkan dia layak, tetapi bila pergi temu duga, dia gagal dalam ini. Saya minta komen dan juga pandangan Yang Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Dato' Yang di-Pertua, ada kebenaran di mana whom you know dan what you know ada di situ. Tetapi di bawah kementerian kita walaupun memang ada kebenaran, whom you know dan what you know adalah lebih what would I call it? Lebih mendapatkan seseorang untuk mendapat pekerjaan. Tetapi untuk pengetahuan kita, yang mana satu yang lebih mendapat pekerjaan, yang whom you know ataupun yang what you know? Tan Sri Yang Pertua, itulah saya menyatakan. Saya bingung. Itulah saya menyatakan ada kebenaran, there is truth in it. Tetapi walaupun kita harus ingat bahawa untuk mendapat pekerjaan, khususnya di bawah kerajaan atau jabatan awam, jadi harus diingatkan bahawa mereka harus waktu ditemudugai. Mereka bukan hanya ditemudugai oleh seorang, bukan saja ditemudugai oleh 2 orang, bahkan kadang-kadang sehingga 5 orang. Maka ada kebenaran dalam whom you know dan what you know. Tetapi saya tidak begitu setuju dengan whom you know dan what you know, kerana dalam interview itu, temuduga itu, kita mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang penemuduga. Jadi itu jawapan saya. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Hajah Nora binti Abdul Rahman, Tanjung Manis. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 3. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah menetapkan sasaran 55% penyertaan wanita dalam tenaga kerja dalam rancangan Malaysia ke-10. Dalam hal ini berdasarkan penyiasatan tenaga buruh yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan wanita dalam pasaran pekerjaan telah menunjukkan peningkatan daripada 46.8%
pada tahun 2010 kepada 50.4% pada tahun 2013. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menjalinkan kerjasama pelbagai agensi lain untuk melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi menggalakkan kaum wanita untuk menyertai dan kekal di dalam pasaran pekerjaan. Antara inisiatif dan program tersebut ialah: pertama, program usahawan wanita. Di bawah bidang keberhasilan utama negara meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah, kerajaan telah bersasarkan untuk melatih dan melahirkan usahawan wanita dengan pendapatan bulanan sebanyak 3,500. Dan program ini dilaksanakan menerusi kerjasama kementerian dengan Amanah Ikhtiar Malaysia. Dari tahun 2009 hingga ke 2012, bilangan usahawan wanita yang dilahirkan adalah 4,300 orang, melepasi sasaran bagi tempoh tersebut iaitu 4,000 orang usahawan wanita. Program ini telah diteruskan pada tahun 2013 dan 2014. Bagi tempoh Januari 2013 hingga ke Ogos 2014, sejumlah 1,901 lagi usahawan wanita telah dilahirkan dengan pendapatan bulanan 3,500 atau lebih. Kedua, program bimbingan dan sokongan kewangan untuk perusahaan kecil dan sederhana. Pada tahun 2014, terdapat 149 program pembangunan keusahawan di bawah SME Corp dengan peruntukan sebanyak 13.5 bilion ringgit Malaysia, termasuk 4 program dengan peruntukan RM2 bilion khusus untuk wanita. Program-program ini merangkumi bantuan untuk akses kewangan iaitu 17.7 bilion, akses kepada pasaran ringgit Malaysia 78.7 juta, pembangunan sumber manusia ringgit Malaysia 147.1 juta, teknologi dan inovasi ringgit Malaysia 421 juta serta infrastruktur 90.9 juta ringgit. Ketiga, program inkubator kemahiran ibu tunggal iaitu iKid dan program inkubator keusahawan wanita iaitu iKeunita. KPWKM melalui Jabatan Pembangunan Wanita menjalankan program inkubator kemahiran ibu tunggal yang merangkumi program keusahawan dalam bidang seperti jahitan, kecantikan, pembuatan pastry dan asuhan kanak-kanak. Bagi tempoh 2008 hingga ke Jun 2014, seramai 4,445 orang ibu tunggal telah dilatih di bawah program iKid. Program inkubator keusahawan wanita pula telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2013 serta diteruskan pada tahun 2014. Jumlah peserta yang telah mengikuti program ialah 6,142 orang. Keempat, program Mama Care. Kementerian telah melaksanakan program Mama Care yang mana wanita warga emas dan ibu tunggal dilatih untuk memberi penjagaan selepas bersalin dan urut secara tradisional dan moden untuk menjana pendapatan. Dalam program rintis yang dijalankan dari November 2012 hingga Disember 2013, ramai 91 orang wanita telah dilatih bagi mengikuti program ini. Bagi kumpulan pertama, seramai 31 orang yang telah dipantau bermula Januari 2013 hingga Disember 2013 telah berjaya menjana pendapatan yang mana pendapatan tertinggi mencapai RM6,800 sebulan. Dari Januari hingga Oktober 2014, kementerian telah melatih seramai 120 orang wanita dan akan melatih seramai 180 orang wanita lagi pada tahun ini. Kelima, Bazar Wanita Satu Malaysia. Bazar Wanita Satu Malaysia diwujudkan di bawah Strategik Lautan Biru Kebangsaan untuk usahawan wanita berpendapatan rendah. Inisiatif ini dilaksanakan di Pasar Tani, Pusat Transformasi Luar Bandar dan Pusat Transformasi Bandar sejak Disember 2012 dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA
Hingga Mei 2014, Bazar Wanita Satu Malaysia telah dilancarkan di Putrajaya, Kelantan, Sabah dan Sarawak dengan jumlah peserta 101 orang. Keenam, Flexi Work Arrangements dengan izin. Flexi Work Arrangement atau pengaturan kerja fleksibel dapat membantu wanita mengimbangi kerjaya dan komitmen keluarga serta terus kekal dalam pasaran pekerjaan. Majikan digalakkan melaksanakan pengaturan kerja fleksibel yang memberi kelonggaran tempoh, tempat dan waktu berada di tempat kerja. Skim ini boleh dilaksanakan dalam bentuk seperti compressed work week, flexi hour dan weekend work dengan izin. Bagi menarik lebih banyak syarikat Malaysia melaksanakan pengaturan kerja fleksibel, perbelanjaan, latihan dan fee konsultasi yang ditanggung oleh majikan dalam melaksanakan skim ini diberi potongan cukai tambahan di bawah bajet 2014. Ketujuh, portal flexiworklife.my. Portal ini telah dilancarkan pada bulan 8 Julai 2013 dengan kolaborasi antara Jabatan Pembangunan Wanita iaitu sebuah agensi di bawah Kementerian, Talent Corp Malaysia dan MyStyle Job. Portal tersebut mengandungi repositori amaran terbaik aturan kerja fleksibel dan kemudahan mesra keluarga. Portal ini juga menjalinkan antara majikan dan modal insan yang berbakat bagi mengintegrasikan pekerjaan dengan kehidupan. Hingga 31 Ogos 2014, sebanyak 64 syarikat telah mengiklankan sejumlah 306 pekerjaan. Bilangan permohonan pekerjaan pula adalah sebanyak 3,861 daripada jumlah pengunjung portal iaitu 87,925 orang. Ke-8, Program Housewife Enhancement dan Reactivate Talent Scheme dengan izin. Pembangunan Sumber Manusia Berhad, sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia, turut menyokong Satu Malaysia Support for Housewife dengan melaksanakan program Housewife Enhancement dan Reactivate Talent Scheme di bawah dana khas kerajaan Bermuda tahun 2013. Program ini bertujuan untuk melatih suri rumah berbelajaran tetapi bendam dengan kemahiran khusus bagi membolehkan mereka kembali ke alam pekerjaan. Hingga September 2014, seramai 1,322 suri rumah telah mendaftarkan diri dan daripada jumlah tersebut, seramai 492 suri rumah telah melepasi sesi demo duga dan seterusnya akan menyertai sesi latihan mengikut program-program latihan yang ditawarkan oleh PSMB. Hasil pemantauan yang dilakukan, seramai 102 suri rumah telah berjaya mendapat pekerjaan atau menjalani perniagaan sendiri selepas mengikuti program HATS. Ke-9, Program Satu Malaysia Support for Housewife di bawah National Blue Ocean Strategy, NBOS. Program ini adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan bagi suri rumah daripada isi rumah berpendapatan rendah untuk menjana pendapatan tambahan keluarga. Bermula dari Julai 2012 hingga Ogos 2014, seramai 43,983 suri rumah telah berdaftar sebagai pencari kerja dalam portal Jobs Malaysia. Daripada jumlah tersebut, seramai 8,843 orang suri rumah telah berjaya mendapat pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, mengenai soalan dasar sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat, dasar sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 hari bulan Jun 2011 merupakan satu rangka oleh kerajaan yang diyakini dapat meningkatkan bilangan wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat. Kementerian menggaliskan penglibatan wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat sebagai salah satu indikator penglibatan wanita di peringkat pembuat keputusan. Berdasarkan data daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sehingga Mei 2014, sebanyak 14% iaitu 3,266 orang daripada keseluruhan ahli lembaga pengarah yang berjumlah 23,335 orang di syarikat awam adalah wanita.
Syarikat awam merangkumi syarikat tersenarai awam dan syarikat tidak tersenarai awam. Program pengarah wanita atau Women Director Program telah dilaksanakan oleh 6 Institute for Empowerment of Women iaitu new agensi di bawah KPWKM sejak tahun 2012 bagi memastikan kumpulan wanita yang kompeten dapat diketengahkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat. Dari tahun 2012 hingga Oktober 2014, seramai 828 calon pengarah wanita telah dilatih dalam program tersebut. Bagi tempoh Januari 2013 hingga Oktober 2014, jumlah penempatan ALP wanita di syarikat tersenarai awam adalah 164. Sekian, terima kasih. Sebelum saya panggil Tanjung Manis untuk mengemukakan soalan tambahan, saya ingin menegaskan kembali, kalau ahli-ahli yang berhormat dan menteri-menteri yang berkenaan ataupun pegawai-pegawai yang duduk di belakang sebagai supporting staff tidak boleh menjimatkan masa melalui jawapan seperti begitu dan soalan-soalan pendek daripada yang berhormat ahli parlimen, saya serius saya akan pindah peraturan mesyuarat, di mana ahli yang berhormat tidak boleh bertanya dengan soalan yang melibatkan dasar. Saya benarkan dijawab secara begitu kerana soalan dari yang berhormat Tanjung Manis adalah soalan dasar, maka memerlukan jawapan begitu. Jadi ayo kita sama-sama disiplin diri. Kalau tanya, jangan sembarang tanya. Fikir dulu, ada masa 14 hari. Soalan itu matlamat apa sebenarnya? Lepas itu menteri jawab kepada perkara yang dibangkitkan sahaja. Sila, Tanjung Manis. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Madam Menteri. Sungguh panjang jawapannya. Pertama, bagaimanakah kementerian dapat membantu wanita di kawasan Tanjung Manis menyertai program-program yang telah dihuraikan oleh Timbalan Menteri untuk menaik taraf kehidupan mereka seperti program Blue Ocean Strategy dan seperti portal job yang Timbalan Menteri telah menyatakan kawasan saya banyak lagi tak ada internet. Jadi bagaimanakah Timbalan Menteri dapat membantu? Dan sama ada Timbalan Menteri sebagai seorang wanita berpuas hati atas sasaran ataupun kerajaan telah mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam jawatan sebagai pembuat keputusan dalam jawatan kerajaan, GLC, menteri dan timbalan menteri. Sama ada kita sudah mencapai sasaran itu dan adakah wujudnya budaya glass ceiling dalam alam pekerjaan di Malaysia di mana peluang yang tidak saksama di antara gender untuk kenaikan pangkat atau menjadi pembuat keputusan dalam syarikat, jawatan kerajaan, GLC dan korporat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Manis. Kementerian telah mewujudkan projek-projek atau program untuk kita meningkatkan lagi wanita untuk menyertai sasaran, mencapai sasaran 55% untuk kawasan yang spesifik. Salah satu langkah yang kita boleh ambil ialah mungkin kita boleh berbincang dan tengok mana adakah apa pendekatan yang spesifik yang boleh sesuai untuk kita bantu wanita-wanita di kawasan Tanjung Manis. Mengenai sasaran yang telah ditetapkan, adakah kita berpuas hati? Saya nak menegaskan kat sini, kita belum lagi capai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh itu kita tidak, even though kalau kita capai pun kita akan meneruskan perjuangan kita untuk memperkasakan wanita supaya kita dapat meningkatkan lagi kedudukan kita di dalam masyarakat kita.
Adakah mengenai soalan adakah kelas ceiling, saya rasa memang wujudnya kelas ceiling. Inilah mengapa kita telah mengadakan satu program directorship dan kita juga sentiasa dan bekerjasama dengan NGO untuk menganjurkan program kesedaran, dan kita melalui kesedaran dan engagement dengan semua syarikat swasta, kita harap kita dapat sokongan daripada mereka dan mereka rela untuk beli sokongan dan bekerjasama dengan kerajaan. Sekian, terima kasih. Sila. Terima kasih Tan Sri yang bijaksana. Soalan tambahan saya, adakah kementerian boleh mencadangkan kepada kerajaan untuk memberikan sesuatu anugerah ataupun inisiatif ataupun mengurangkan percukaian terhadap syarikat korporat yang menyambut saranan kerajaan untuk 30% kepada kota wanita? Mohon penjelasan. Terima kasih Tan Sri. Kita mengalu-alukan cadangan yang baik dan kita akan saya bawa balik ini untuk perbincangan, dan kalau dapat kita melaksanakan, mungkin ini adalah satu yang apa yang kita akan teruskan. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Liu Chintong, Keluang. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya soalan keempat. Tan Sri yang dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat daripada Keluang, berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS, tahap pelepasan bahan toksik yang disebutkan iaitu dioksin, merkuri, furan, kawan monoksida dan air larut resap dari insinerator Bukit Nanas bagi tempoh 2011 hingga 2014 dan insinerator di Pulau Pangko bagi tempoh 2013 hingga kini adalah mematuhi tahap yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Tahap yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar adalah tahap yang berasaskan kepada piawan antarabangsa. Bagi tahap pelepasan bahan toksik, dioksin, merkuri, furan, karbon dioksida dan air larut resap dari insinerator di Pulau Langkawi pula, pemantauan ke atas pelepasan bahan-bahan toksik ini masih dijalankan dan keputusan belum diperolehi, memandangkan loji ini baru saja beroperasi pada tahun 2014. Ini di Langkawi, beroperasi pada tahun 2014. Bagi insinerator di Pulau Tioman dan Cameron Highlands, buat masa kini belum ada sebarang pelepasan bahan toksik kerana loji-loji ini masih belum beroperasi. Sekian, terima kasih. Tan Sri, terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Sebenarnya saya harap Menteri datang kerana soalan ni jawapan Timbalan Menteri tidak memuaskan. Saya tak suka guna perkataan yang tak baik, tapi macam Bintulu kata ini kong kali kong. Soalan saya ialah piawaian, apa piawaian sebenar yang diadakan, kerana sekarang ni biasanya piawaian digunakan oleh kementerian ialah PM10, tetapi yang diperlukan ialah PM2.5. Dan saya minta kalau bolehlah kementerian umumkan semua piawaian ini dan juga umumkan pemantauan indeks ini tiap-tiap minggu. Kalau tidak boleh dibuat harian, jangan diletakkan di bawah OSA. Ini bukan apa kontrak-kontrak yang tidak boleh diumumkan. Untuk kesihatan
penduduk di Cameron Highland, penduduk di Langkawi, di pelbagai tempat, dan incinerator yang disediakan, yang akan dilaksanakan, saya mintalah Kementerian umumkan dan adakan indeks PM 2.5, bukan PM 10. PM 20.5 yang lebih spesifik, yang lebih terperinci, dan saya harap ini dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Soalan Yang Berhormat, soalan asal adalah spesifik. Pengeluaran ataupun pengeluaran gas-gas toksik daripada incinerator, iaitu dioksin, furan, merkuri dan air resap. Jadi itu soalan yang berhormat. Untuk incinerator, Yang Berhormat perlu tahu, yang pertamanya di Bukit Nanas. Incinerator di Bukit Nanas ialah incinerator untuk merawatkan sisa-sisa toksik ataupun toxic material yang dibawa ke situ. Incinerator yang Berhormat bertanya juga daripada Pulau Pangkor, Langkawi dan Cameron Highland adalah untuk sisa-sisa pepejal yang dipungut daripada rumah dan kedai-kedai komersial dan sebagainya. So ada perbezaan di antara incinerator seperti ini. Incinerator kalau ianya merawatkan sisa-sisa toksik, kementerian memerlukan suhu yang tinggi diguna pakai. Suhu yang tinggi diguna pakai di Bukit Nanas ialah proses pertama 800 darjah Celsius. Proses yang kedua ialah 1000 darjah Celsius. Proses yang ketiga adalah 1200 darjah Celsius. Di incinerator yang diguna pakai untuk merawat sisa-sisa pepejal, iaitu sisa-sisa yang dipungut daripada rumah-rumah kita. Suhu yang diguna pakai oleh incinerator ini ialah 800 darjah Celsius ke atas. Jadi untuk PM, iaitu particulate matter itu size particulate matter ataupun size particles yang Berhormat tanya daripada soalan tambahan. Sekarang selama ini kita mengguna size particulate matter 10 mikron. 10 mikron. Belum lagi 2,5 mikron. Pada tahun hadapan barulah kita menggunakan pakai 2,5 mikron size particles ini. Sebab size particle ini ianya adalah untuk kita memantau sama ada akan ada jerebu ataupun tidak. Yang keduanya, ini adalah untuk kesihatan kita juga. Kalau kita menghidupkan udara yang mengandungi size partikel yang kecil seperti ini, kita perlu berhati-hati. Kalau kita keluar di situ, kalaulah kita dah tahu berapa tingginya pengeluaran daripada incinerator itu, kita akan beri amaran supaya penduduk-penduduk yang berhampiran, berdekatan dengan incinerator seperti itu, kalau keluar dekat-dekat incinerator itu menggunakan pakai topeng muka. Untuk pengetahuannya Yang Berhormat, tahap yang Jabatan Alam Sekitar guna pakai iaitu standard untuk dioksin dan furan adalah 0,1 miligram per nanometer. Jadi mengikut rekod Jabatan Alam Sekitar daripada tahun 2015,
tahun 2011, maaf Yang Berhormat. Tahun 2011 hingga tahun 2014. Pengukuran ini telah pun dibuat setiap bulan. On average ialah 0,0 lagi. 0,04449 miligram pada tahun 2011 on average. Pada tahun 2012 0,0655 miligram. Dan untuk tahun 2014 hingga kini 0,0347 miligram. Perlu juga Dewan ini tahu bahawa dioksin juga dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan juga. Jadi dioksin ini memang tanpa incinerator pun sudah pun dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan Yang Berhormat. Sekali lagi untuk particulate matter PM2.5 itu kita akan ukur next year. Kerana kita kena beli mesin yang lebih cekap lagi dan yang lebih canggih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Ni. Mana? Oh, tak nampak. Yang baju merah Tan Sri nampak. Pakai tudung merah pun tak nampak. Macam mana lumut ni? Itulah. Dulu lah, Mama. Duduk dulu. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Oh, duduk dulu. Ahli-ahli Yang Berhormat sudah pun sedar sekarang ini bahawa apabila soalan itu daripada Barisan Nasional, maka yang kemukakan soalan pertama saya panggil daripada pembangkang. Begitu juga apabila daripada pembangkang, soalan pertama daripada kerjaan. Jadi yang tadi soalan daripada Jelutung, Yang Berhormat berdiri. Kalau saya tersasul nanti saya panggil Yang Berhormat, saya dituduh tidak adil. Sirah pada curung. Ikut begitu, jadi bantu saya. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya mohon Yang Berhormat untuk menyatakan aduan dan kes-kes yang telah diselesaikan berkaitan dengan isu pencemaran akibat insinerator ini, dan apakah kementerian juga bercadang untuk mengkaji semula hak eksklusif yang diberikan kepada syarikat kualiti alam Sdn Bhd bagi operasi pusat pengurusan sisa pepejal di Sendayan Negeri Sembilan selepas 28 Februari 2015. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Parit Sulong. Tan Sri Yang Dipertua, loji rawatan di Bukit Nanas adalah dikendalikan oleh Kualiti Alam Sdn Bhd. Kualiti Alam Sdn Bhd diberi kontrak 15 tahun bermula daripada bulan Mac tahun 2000 dan ianya akan tamat pada bulan Februari tahun 2015. 15 tahun untuk beroperasi dengan hak eksklusif Yang Berhormat. Kualiti alam ada hak eksklusif selama ini. Tetapi jika lesen syarikat ini akan diteruskan lagi, akan diperbaharui lagi, maka hak eksklusif ini akan ditarik balik. Tidak ada hak eksklusif bagi kualiti alam untuk mengendalikan rawatan sisa-sisa toksik di Bukit Nanas, Sendayan, Negeri Sembilan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Menteri, saya difahamkan insinerator di Kedi Pangkor dibuat dengan kos 21 juta. Baru-baru ni kami telah membuat lawatan dan kami lihat suhu pembakar sampah tersebut tidak mencapai suhu yang diperlukan oleh sistem tersebut. Jadi kami bimbang apabila pembakaran tidak lengkap, kita bimbang
gas-gas yang disebutkan oleh soalan Yang Berhormat Keluang tadi akan membahayakan khususnya rakyat Pangkor dan umumnya rakyat Parlimen Lumut. Jadi kita mohon Yang Berhormat Menteri supaya dapat melihat dan memastikan sistem tersebut beroperasi dengan sempurna. Terima kasih. Tan Sri Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Seri Yang Dipertua di Pangkor seperti saya sebut mula tadi adalah incinerator untuk merawat sampah sarap ataupun sisa-sisa pepejal di situ. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat, saya pun belum pergi ke Pangkor lagi untuk memantau incinerator ini. Kalau ianya suhunya tidak mencukupi, maka bahan-bahan yang dirawat dan dibakar di situ tidak akan dibakar dengan sempurna. Maka apabila ia tidak dibakar dengan sempurna, asap yang dikeluarkan adalah asap yang lebih tebal lagi dan ia mengandungi gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas sulfur dioksida dan tidak banyaklah gas daripada incinerator untuk sampah sarap. Oleh itu perlu juga saya sendiri ingin memantau perkara seperti itu. Terima kasih Yang Berhormat kerana bawa perkara ini. Ini adalah satu berita yang baik untuk saya supaya saya turun ke Pangkor. Saya belum pergi ke Pangkor lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Tuan Anwar bin Abdul Manap Sekijang. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. UMNO dulu kini dan selamanya, soalan saya nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Ketua, Yang Berhormat Sekijang, terima kasih. Kerajaan memang sedar tentang isu yang membabitkan kebimbangan Bumiputera dalam TPPA ini. Jadi kerajaan akan terus memberi penerangan kepada golongan Bumiputera mengenai faedah-faedah yang boleh diraih oleh negara dalam TPP serta langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani isu yang berkaitan dengan Bumiputera. Ini termasuklah merundingkan pengecualian ataupun carve-out atau kelonggaran tertentu dalam isu-isu yang melibatkan agenda Bumiputera. Penerangan mengenai isu-isu dalam TPP serta status terkini rundingan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan termasuk kerajaan negeri yang selalu bangkitkan perkara ini, NGO, wakil industri dan perniagaan serta pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Jadi untuk itu Tuan Sri Ketua, mengenai pendekatan yang telah diambil oleh pihak kerajaan khususnya MITI dalam menerangkan isu TPPA ini, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI telah mengadakan banyak konsultasi dengan pelbagai pihak berkepentingan. Konsultasi ini diadakan sama ada secara terbuka dengan semua pihak ataupun dengan kesatuan-kesatuan dan kumpulan-kumpulan tertentu. Tahun lepas 56 sesi konsultasi. Tahun ini hingga Oktober 38 konsultasi turut juga diadakan oleh kementerian lain mengenai isu-isu TPP di bawah bidang kuasa mereka. Di samping itu, Yang Berhormat Menteri MITI juga mengadakan perjumpaan dengan Kaukus Parlimen untuk memberi status terkini tentang rundingan dan menerima maklum balas dari ahli-ahli Kaukus. Pihak-pihak berkepentingan diberi peluang untuk mengemukakan kebimbangan mereka di mana segala input yang diperolehi dari semua pihak berkepentingan telah dan akan digunakan oleh perunding-perunding dalam setiap perundingan seterusnya. Sekian, terima kasih. Sekijang. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Tuan Menteri. Saya cuma nak bertanya dengan kementerian, sejauh manakah kepentingan industri berkaitan dengan komoditi kelapa sawit yang akan dilindungi dan diperkembangkan dalam konteks TPPA ini. Oleh kerana ada di kalangan industri-industri player kita ni yang melihat industri sawit ini
tidak diberikan penerangan yang sebaik mungkin kepada mereka. Terima kasih. Tentang komoditi kelapa sawit ataupun komoditi lain, ya, seeloknya Kementerian Komoditi yang menjawab. Tetapi secara umumnya, Tan Sri Ketua ialah bagi kebanyakan negara, komoditi yang kita ekspor ke luar negara ni ada halang-halangan tertentu, ada preferential yang diberikan ataupun ada juga yang halangan lain yang tertentulah, seperti kempen tentang yang berkaitan dengan keburukan kelapa sawit dan sebagainya. Jadi dalam TPP ini semuanya dirangkumkan dalam satu kesepahaman di mana perkara yang asas yang berkaitan dengan kebaikan kelapa sawit mestilah diterima pakai dalam satu standard antarabangsa. Bukannya satu pihak mengatakan begini, satu pihak mengatakan begini, dan akhirnya menjadi satu komoditi yang berbeza dari segi desainnya antara satu negara dengan negara lain. Begitu juga dari segi preferential saya sebut tadi tentang keistimewaan pengimportan. Ada berbeza negara, berbeza kadar dan sebagainya. Ini semuanya dirundingkan supaya mencapai satu tahap preferential ataupun keistimewaan yang standard bagi semua negara yang terangkum dalam TPPA apabila dipersetujui kelak. Sekian. Terima kasih. Pokok Senah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tadi Yang Berhormat Menteri macam memberikan satu statement jaminan terhadap kepentingan Bumi Putra yang akan dipertahankan. Tapi saya nak mengingatkan Tan Sri, nak mengingatkan kerajaan bahawa itu jaminan mulut. Ini jaminan yang ada dalam perlembagaan. Perlembagaan negara kita sendiri berkaitan dengan kepentingan hak istimewa Bumi Putra, orang Melayu, tanah reserve Melayu. Hari ini UMNO bersidang menjerit menangis soalan masa depan orang Melayu yang makin terhakis. Soal isu berbagai-bagai yang berkaitan dengan kepentingan orang Melayu. Pemuda UMNO meluahkan isu tanah reserve Melayu. Tanah reserve Melayu yang makin terhakis. Ini yang dijamin oleh perlembagaan negara. Sekarang jaminan mulut bahawa TPPA ini kerajaan akan mempertahankan kepentingan Bumi Putra dalam negara kita. Jadi saya nak minta kerajaan betul-betul memberikan satu penegasan sejauh mana kerajaan mengambil maklum tentang bahawa sudah tentu orang yang mengutarakan TPPA itu sudah tentu dia akan melihat kepada keuntungan di pihak dia, bukan melihat kepentingan di pihak orang lain. Dan ini juga kenyataan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir, orang yang pengalaman. Saya ingat Yang Berhormat baru berapa lama jadi ahli politik, nak banding dengan Tun Mahathir yang sudah 22 tahun menjadi Perdana Menteri, dan sampai hari ini hari ini Tun Dr. Mahathir memberikan pendapat dan pandangan-pandangan jadi buatlah UMNO lah. Begitu juga dengan Tun Daim Zainuddin, bekas Menteri Keuangan negara Malaysia ini, yang juga mempersoalkan tindakan kerajaan untuk meneruskan rundingan yang berkaitan dengan TPPA. Tun Dr. Mahathir kata TPPA tak untungkan Malaysia, TPPA akan burukkan ekonomi Malaysia. Maka sudah tentu yang akan terkesannya nanti ialah golongan Bumi Putra. Seperti mana di bawah UMNO Barisan Nasional selama ini pun yang terkandung dalam perlembagaan, orang Melayu Bumi Putra lah yang paling teruk tercorot ke belakang. Apa penjelasan daripada Ibu Muhammad? Nanti lo yang berhormat sebelum jawab. Pokok Senah tidak boleh bercakap lagi sehingga sisi parlimen akan datang. Saya setuju. Saya lepas habis nanti saya tunggu. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senah. Saya nak beritahu iaitu salah satu daripada
setiap penilaian ataupun setiap perkara yang kita rangkumkan dalam membuat keputusan setiap kali rundingan dibuat adalah mengambil kira pandangan semua pihak, termasuklah yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi saya ucapkan terima kasihlah sekurang-kurangnya sekarang ni pihak PAS khususnya pokok sena menghargai perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dulu sampai sekarang. Dulu condemn dan sebagainya, kan? Jadi dunia ni berubah, kan, berbeza. Dan kami juga menjemput Tun Dr. Mahathir pun berubah. Dia menarik balik sokongan dia kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia juga berubah. Bukan kata kami yang berubah. Tun Dr. Mahathir pun berubah. Dia tarik balik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini cukup keberanian. Dia kata dia mesti menegur. Tan Sri, pokok sena ada lagi rang undang-undang emas selepas ini. Kalau pokok sena mau berhujah, behave. Apa benda? Sila Menteri. Jadi dia menjawab, bagilah dia peluang. Tadi waktu pokok sena tanya, dia tenang saja mendengar. Jadi beginilah. Kadang-kadang kalau panjat pokok jangan 2-3 kali, sekali sudah. Jadi beginilah. Soalan daripada pokok sena tadi sangat umum, okey. Jadi percayalah bahawa UMNO Barisan Nasional akan tetap dan terus menjaga kepentingan. Tak percaya. Dah 50 tahun baru nak menjerit, baru nak menangis. Hari ni baru nak menangis. Merintih apa nak jadi pada Melayu. Dah lingkup lah. Dan kami jemput. PAS juga bersama dengan UMNO jaga kepentingan Melayu. Sekian, terima kasih. Dah jadi Red Indian lah pun. Melayu dah jadi Red Indian lah. Tan Sri Speaker boleh pohon satu soalan tambahan? Tan Sri Speaker boleh pohon satu soalan tambahan? Boleh Yang Berhormat, tapi jangan soalan yang menimbulkan kekecauan. Memang. Saya membawa ketenangan. Tidak mengundang kekecohan. Salam ubah Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Soalan saya ringkas saja. Berkenaan dengan TPPA, antara salah satu kebimbangan adalah kos ubat-ubatan. Dan apakah usaha kerajaan Malaysia untuk memastikan ada kelonggaran ataupun pengecualian supaya apabila TTPA dilaksanakan, kos ubat-ubatan ini kos ubat-ubatan bukan untuk Bumi Putera saja. Semua rakyat terpaksa mengambil, semua orang yang sah. Lagipun kos ubat-ubatan ini tidak dikecualikan oleh GST mulai 1 hari bulan April tahun depan. Maka saya pohon supaya apakah kelonggaran ataupun usaha untuk mengecualikan ubat-ubatan ini daripada TPPA. Dan soalan ringkas yang kedua adalah, adakah kerajaan menetapkan satu jadual bilakah TPPA ini akan dimuktamadkan? Kerana Malaysia sebagai antara 21 negara as a founding member of TPPA, apakah sasaran kerajaan satu tempoh masa ditetapkan? Ini adalah pohon menjawab. Sekian, terima kasih. Tafsir yang betul tentang ubat-ubat ni terangkum dalam IPR, iaitu Intellectual Property Right. Saya fikir Yang Berhormat juga sudah maklum bahawa perkara ini ataupun tentang IPR khusus berkaitan dengan ubat-ubatan ini masih lagi dirundingkan, dan Malaysia merupakan negara yang paling lantang sekali memperjuangkan tentang kelonggaran IPR ke atas ubat-ubatan, kerana kita sudah maklum kesannya adalah sangat mahal kepada kualiti hidup kepada kos untuk kualiti hidup dalam negara Malaysia. Jadi ini masih lagi dirundingkan, dan percayalah ini di antara yang Malaysia pertahankan dan diiktiraf oleh kebanyakan negara-negara dalam yang turut serta dalam rundingan TPPA. Yang soalan kedua, bila dimuktamadkan sehingga ini belum ada jangka masa yang telah ditetapkan, walaupun ada satu plan ataupun satu jangkaan baru, iaitu pada tahun hadapan. Tetapi jangkaan itu serupalah seperti jangkaan lepas-lepas, seringkali berlalu apabila banyak rundingan, banyak perkara-perkara yang dirundingan tidak dapat dimuktamadkan. Sekian, terima kasih.
Yang berhormat Tuan Wan Hassan bin Muhammad Ramli, Dungun. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya yang ke-6. Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Dungun. Memang hospital Dungun memang satu hospital yang lama, yang kecil, yang terletak di tengah-tengah pekan Dungun. 100 katil kapasiti dia. Dan jadi dia selalu terlibat dengan banjir. Sebab tu pihak kementerian memang merancangkan satu hospital yang baru di lebih besar di Bukit Catak, di tanah seluas 50 ekar. Bukit Catak dengan kapasiti hospital itu 420 katil ya. Jadi dia akan menjadi satu hospital pakar minor yang akan menempatkan 9 hingga 10 kepakaran. Dan buat sementara waktu oleh kerana kekangan kewangan, maka kita akan bina bahagian kecil dulu yang menempatkan 108 katil dengan kos 150 juta. Kerja fasa tahap 1A dah pun bermula, iaitu kerja-kerja tanah, dan hari ini dah 15% siap. Dia agak slow sikit, 7 hari slow, lambat sikit, dan jangka siap pada Februari 2015. Perangkat fasa kedua akan dibina secara design and build, dan pre-queue telah pun dibuat pada 28 bulan 7 tahun ini, dan dijangka tender pada Februari tahun lepas, tahun 2015, dan dijangka siap pada 36 bulan, iaitu pada September 2018. Tuan Ketua. Terima kasih atas jawapan Timbalan Menteri terhadap persoalan yang dikemukakan. Apabila kita membincangkan projek-projek kerajaan, khususnya di Terengganu, janji dikira buat. Apabila buat, dikira siap. Siap boleh digunakan. Itu adalah konsep pembangunan oleh kerajaan. Tetapi secara khusus, banyak perkara yang berkait dengan pembangunan di Terengganu ini, ada yang terbengkalai. Siap tapi tak dapat digunakan. Ataupun siap dan tak digunakan sepenuhnya. Not fully utilized dengan izin Tuan Ketua. Dan yang lebih dahsyat untuh. Dan kita melihat cara asas atas nama hospital sendiri pun, Dewan Bedah Hospital Kemaman, 3 hingga 4 tahun baru dapat disiapkan. Bahkan difahamkan pada peringkat awal ini ketiadaan unit rawat terapi yang menyulitkan pakar-pakar bedah untuk menjalankan tugas mereka. Hospital Stew, kebocoran 7 tahun yang teruk serangan ni, dan hama dan sebagainya. Begitu juga Dewan Bedah Hospital Besuk. Jadi atas asas itu saya minta satu jaminan oleh pihak kementerian, khususnya berkaitan dengan Hospital Dungun ini, supaya tidak jadi seperti mana yang pernah berlaku pada banyak projek-projek di Terengganu. Kerana ini adalah kepentingan yang sangat mendesak untuk warga Dungun, untuk rakyat Dungun. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Memang Tuan Betul, memang hasrat kerajaan, hasrat kita memang nak percepatkan semua projek-projek kita, tapi along the way dengan izin Tuan memang akan berlaku berbagai-bagai. Terutama sekali bila membina hospital, dia bukan macam membina sekolah. Sekolah dia straightforward, tapi hospital ni dia melibatkan berbagai-bagai bahagian teknikal yang perlu dilihat. Termasuk juga masalah nak beli perkakasan pun Tuan Betul. Dia melibatkan banyak kepakaran di situ. Walaupun kita akan cuba sedaya upaya untuk percepatkan hospital Dungun ini. Memang kita tahu masalah Dungun sekarang ni pembangun dengan pesat, berbagai-bagai institusi ada di sana, dan kita harap hospital ini juga akan, kalau dia siap semuanya, akan dapat menampung keperluan rojokan daripada Kemaman, daripada Ulu Terengganu dan sebahagian daripada Berang, Marang. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Hospital Dungun ni saya 2 kali dah pergi. Dulu waktu saya jadi
long time ago, far from the galaxy. Nanti betul. Memang patut pun Hospital Dungun ni dapat hospital baru. Biasanya membina hospital ni memang perlu kepakaran. Malangnya KKM bukan SO kepada projek tersebut. Biasanya JKR yang uruskan tender. Sudah jadi kelaziman kalau hospital, mana-mana hospital dibuat, kalau dia cukup masa dia lebih awal, itu adalah di luar biasa, bukan luar tabi'i. Biasanya hospital memang lama buat. Kalau terbengkalai itu biasalah tu. Atau hospital jadi sakit. Ini kerana beberapa sebab. Kerana satu keperluan rakyat, kedua kepada keperluan servis provider. Seperti Hospital Dungun, dia dikhususkan daripada hospital daerah tanpa pakar menjadi hospital daerah berpakar. Dulu kita buat hospital, biasanya kos dia 1.2 ke 1.4 juta satu katil. Tetapi di sektor swasta, kos dia hanya dalam 800,000 satu katil. Itu seputih tak tahu, jangan nyampuk lah. Hospital swasta, dia tidak ada kitchen. Hospital swasta tidak ada lab. Jadi kos mereka rendah. Kalau kita tengok hospital-hospital di negara maju, Menteri, ni dia perasa jadi menteri. Saya nak tambah sama ada kementerian berani melakukan transformasi. Yang berhormat, saya setuju dengan Sepah. Sikit je, dah nak masuk ni. Dah nak masuk. Saya nak tanya kementerian, sama ada kementerian berani melakukan perubahan dengan tidak mengadakan kitchen, tidak mengadakan makmal. Kerana makmal ini boleh dikongsi. Dengan mempunyai planning team yang cekap, kos ini dapat dikurangkan. Adakah kementerian bersedia melakukan transformasi tersebut? Terima kasih. Ini bekas Timbalan Menteri Kesihatan bercakap. Cadangan itu memang baik. Tapi yang kita lihat di kawasan luar bandar, ni di kawasan, kalau di Kuala Lumpur, saya ingat boleh kita gunakan perkhidmatan bersepadu. Tapi kalau gini, di Hospital Dungun, dia daripada Kemaman jauh, daripada Kuala Terengganu jauh, makan masa berjam-jam nak sampai. Jadi cadangan ini mungkin tak dapat dijalankan kerana ialah memang akan ada cost saving. Tapi contohnya kita nak hantar sampel darah daripada Dungun ke Kuala Terengganu, nak sampai sana pergi balik 3 jam. Jadi mungkin tak boleh berlaku di kawasan-kawasan berkenaan, tapi kalau di Kuala Lumpur mungkin boleh berlaku. Kita boleh share services, termasuk CSSD berbagai-bagai boleh kita share. Tapi dalam keadaan di sana mungkin tak dapat dijalankan. Yang berhormat Datuk Ko Naikong Alor Gajah. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya, soalan nombor 7. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Alor Gajah atas soalan yang berkaitan dengan kemasukan ke matrikulasi. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada mana-mana pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan banyak pilihan program kepada pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seperti program persediaan foundation dengan izin, matrikulasi asasi dan STPM tingkatan 6. Program peringkat sijil di college community, politeknik, institusi pengajian tinggi swasta dan program peringkat diploma politeknik, institusi pengajian tinggi awam IPTA dan IPTS.
Ini bermakna bahawa pelajar-pelajar lepasan SPM dibenarkan untuk memilih tempat belajar yang lebih sesuai dengan minat dan masa depan pelajar itu sendiri, termasuklah di peringkat matrikulasi. Setiap tahun terdapat peningkatan pelajar yang memperolehi keputusan cemerlang dalam SPM. Justru wujud persaingan yang sangat tinggi dalam kalangan pelajar cemerlang SPM ke program matrikulasi. Sejak tahun 2006, Kementerian telah mendasarkan kriteria-kriteria dan format pengkiraan merit berikut dan merit dalam pemilihan pelajar ke program matrikulasi. Dan semua maklumat boleh didapati melalui laman web www.moe.gov.my/BMKPM atau brosur-brosur yang sudah disediakan. Sekian, terima kasih. Alur Gajah. Tan Sri Yang Betul. Terima kasih saya ucapkan kepada Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Tan Sri Yang Betul, soalan tambahan saya ialah sejauh manakah penistirafan yang diberikan terhadap CGA Matrikulasi Malaysia di peringkat global berbanding dengan program-program pra-universiti dari negara lain? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan yang berkaitan dengan pengiktirafan program matrikulasi di luar negara. Tan Sri Yang Di-Pertua, Mesyuarat Pengurusan KPM bilangan 11 palang 2006 pada 15 hari bulan Jun tahun 2006 telah meluluskan cadangan perluasan penghantaran pelajar cemerlang lulusan matrikulasi ke luar negara di bawah skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi atau SLTPPM untuk tempoh 5 tahun bermula tahun 2006. Sehingga tahun 2014, seramai 261 orang pelajar telah mengikuti program ijazah pertama di universiti berprestij di bawah tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beberapa perundingan telah dilaksanakan sejak tahun tersebut yang mengiktiraf program matrikulasi sebagai salah satu syarat kelayakan kemasukan yang setara dengan A-level dengan izin. Susulan itu, bahagian matrikulasi telah mendapat pengiktirafan daripada 11 buah universiti yang berprestij di United Kingdom, iaitu University of Birmingham, University of Nottingham, University of Surrey, University of Manchester, University of Southampton, University of Sheffield, King's College University, University College London, University of Bristol, University of Cardiff and University of Warwick dengan izin. Dan selain daripada itu, 6 IPT Group of 8 di Australia turut memberi pengiktirafan seperti Monash University, the University of Melbourne, Australian National University, University of Sydney dan University of Queensland. Sekian, terima kasih. Tan Sri. Soal tambahan. Sila Sepang. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri kerana tidak merehatkan saya. Menteri, saya ingin bertanyakan, kita tahu apabila pelajar-pelajar ni memohon demokrasi dengan harapan untuk masuk universiti, belajar di universiti. Tapi yang saya agak kesal dan saya telah bangkitkan banyak kali, ada beberapa universiti yang menawarkan kursus-kursus yang tidak diiktiraf. Sebagai contoh, ada lebih kurang 5 universiti termasuk universiti swasta di Malaysia ini, antaranya USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, juga di Universiti Sultan Zainal Abidin
yang menawarkan jurusan undang-undang, tapi sehingga sekarang saya dimaklumkan Lembaga Kelaikan Profesi Undang-Undang tidak mengiktiraf ijazah undang-undang yang diambil oleh pelajar. Jadi persoalannya, pertamanya, kenapakah mereka boleh menawarkan satu kursus yang tidak diiktiraf? Dan ini telah menyebabkan ramai pelajar-pelajar ini walaupun dapat ijazah tapi tidak boleh berkhidmat sebagai seorang peguam. Dan saya telah bangkitkan Timbalan Menteri yang daripada MIC ni kata nak bagi jawapan, sampai sekarang saya tak dapat jawapan. Saya berdasarkan rekod saya lah. Jadi saya harap tindakan segera diambilkan, termasuk universiti swasta, Health University, MSU, Management and Science University, Taylor School University, ini juga kursus, mereka menawarkan jurusan undang-undang tapi tidak diiktiraf sampai sekarang. Jadi saya harap pihak menteri boleh melakukan sesuatu supaya diambil tindakan terhadap universiti-universiti ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Atas sebenarnya adalah satu cadangan dan sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dalam proses untuk semak semula. Dan adalah sangat penting bahawa kita mesti ingat bahawa kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan mesti dipatuhi sebelum pengiktirafan diberi. Sekian. Terima kasih. Dah lama lah Menteri, tak buat apa-apa ni, apalah. Tan Sri, soalan tambahan boleh? Sudah lalu 1 menit Yang Berhormat. Lain kali. Ahli-ahli yang berhormat, sisi pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir.